Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Penganjuran Majlis Ibadah Korban, manifestasi penghayatan semangat korban dan perpaduan. Tindakan pantas anggota bomba menyelamatkan sebuah rumah dari ranap dijilat api. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Telisai, Daerah Tutong semalam mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidiladha. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tadabbur Al-Quran dari Surah Al-Hajj ayat 31 hingga 34. Majlis juga diserikan dengan persembahan takbir mukayat dari gabungan belia-belia wanis, murid-murid kelas mengaji, muslimah dan jemaah masjid kampung berkenaan. Ibadah korban merupakan salah satu amalan sunat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia dilakukan pada Hari Raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik. Pelbagai pihak di negara ini tidak melepaskan peluang mengadakan majlis ibadah korban. Kumpulan mantan penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin (ex-HBG) pagi tadi mengadakan majlis seumpamanya di Kampung Tanjung Nangka. 3 ekor kerbau dikorbankan yang sebahagian dagingnya diagihkan kepada 21 orang asnaf fakir miskin. Yang berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momen, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, adalah antara 21 ahli ex-HBG dan keluarga ahli yang menyertai majlis tersebut. Majlis seumpamanya merupakan kali ke-8 diadakan oleh ex-HBG. Masjid An-Naim Kampung Pancur Mengkubau petang tadi mengadakan majlis pengagihan daging korban dan akikah sempena Aidiladha. 6 ekor kerbau dikorbankan, daging korban diagihkan oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kawangan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Daging korban dan akikah diagihkan kepada 36 peserta dan 100 orang asnaf setiap kawasan RPN Pancur Mengkubau. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Serdang tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama. Daging korban diagihkan kepada 33 penerima golongan asnaf fakir miskin dari Kampung Sungai Belukut, Kampung Serdang dan Kampung Sungai Matan. Pengagihannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Pada majlis ini, 4 ekor kerbau dikorbankan. Seterusnya, Awang Haji Abdul Rashid bin Pengarah Mukim Haji Naik. Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Zon 2 Daerah Temburong juga mengukayahkan majlis pengagihan daging korban. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok Kampung Ratai. Pengagihan daging korban kepada 38 orang dari golongan asnaf terpilih disempurnakan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Ibadah korban wadah memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat.
Lebih banyak berita mengenai ibadah korban menyusul selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Ibadah korban membawa banyak hikmah termasuk mengingatkan umat Islam akan kepatuhan dan pengorbanan, menyucikan diri dan harta serta mempereratkan silaturahim melalui pembahagian daging korban kepada fakir miskin. Majlis seumpamanya menjadi wadah memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Masjid Az-Zakirin RPN Kampung Meragang mengadakan majlis ibadah kurban. 24 ekor kerbau dan seekor lembu dikorbankan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Basri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, kepada 175 peserta dan 68 orang asnaf dan miskin. Dipersilakan. Pada majlis sanjuran jawatankuasa takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bokia, Kampung Sungai Akar dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar, 7 ekor kerbau dikorbankan. Daging korban diagihkan kepada 30 penerima terdiri daripada golongan kurang berkemampuan dan asnaf fakir miskin kampung berkenaan. Juga diadakan forum yang mengupas tentang hikmah dan pengertian pengorbanan dari perspektif keluarga. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kampung Katibahar juga mengadakan majlis ibadah korban. 10 ekor kerbau dikorbankan untuk diagihkan kepada 52 asnaf fakir miskin yang tinggal di kawasan Kampung Katibahar, Kampung Lugu dan STKRJ Kampung Lugu serta penduduk kampung kawasan tersebut. Jawatankuasa Takmir Masjid Hasanah Bokia Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan kumpulan belia Ibadah Rahman juga tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban. Daging korban diagihkan kepada para peserta dan 65 penerima asnaf fakir miskin dari Kampung Pancor, Kampung Petani dan Kampung Sengkarai serta orang ramai. Pada majlis ini, 5 ekor kerbau dikorbankan. Juga mengadakan majlis yang sama Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Tahun ini 2 ekor kerbau dikorbankan. Antara yang mengagihkan daging korban, Dato' Paduka Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Daging korban diagihkan kepada para peserta, ahli pengakap dan asnaf kalangan keluarga ahli pengakap. 70 orang dari golongan asnaf Kampung Manggis 1, Manggis 2 dan Madang kemarin menerima sumbangan daging korban sempena majlis ibadah korban. Majlis berlangsung di Kampung Madang. Majlis antara lain memberikan pendedahan kepada anak-anak muda kepada kegiatan bergotong royong khasnya dalam mengendalikan daging-daging korban dari kerja melapah, memotong hingga pengagihan di samping membantu golongan yang memerlukan. Sementara itu, 8 ekor kerbau dikorbankan pada majlis korban anjuran bersama Masjid Pinggiran Muda Abdul Malik dengan Majlis Perundingan Kampung Tungku dan Katok. Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci dalam usaha menyemarakkan penghayatan bacaan Al-Quran sepanjang berada di Mina. Darussalam Services Sendirian Berhad mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi jemaah haji lelaki dan perempuan secara berasingan.
Majlis berjalan lancar dan sempurna meskipun keadaan ruang yang agak terhad dan sederhana. Ia mencerminkan kesungguhan jemaah haji dalam menghayati kalam Allah sepanjang berada di Tanah Suci. Kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizahirkan melalui lantunan bacaan dikir Syarafil Anam yang mengalunkan puji-pujian dan selawat dalam suasana yang tenang dan penuh keinsafan. Jemaah haji yang mengikuti Straits Central Agency Sendirian Berhad menyamarakkan suasana malam di dalam kemah jemaah mereka di Mina dengan alunan dikir Syarafil Anam. Aktiviti turut mengeratkan ukhuwah dan menambahkan rasa ketenangan dalam kalangan mereka. Juga menyertainya jemaah haji dari Dar El Ehsan dan Raudah Al Amin. Hari Laut Sedunia adalah gerakan sejagat bagi semua untuk mengetahui peranan penting lautan dalam menyokong kehidupan di bumi ini. Ia adalah seruan sedunia untuk sama-sama menyokong usaha pemeliharaan, kelestarian dan perlindungan terhadap ekosistem marin di negara ini. Pagi tadi, Pony Divers Brunei dengan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan sambutan Hari Laut Sedunia sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2025 dan Minggu Laut Brunei. Pameran diadakan di Pusat Membeli Belah Salambigar. Hadir Dayang Hajatutia binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste dan Catherine Poch Canavala Cleave, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom. Juga diadakan penyampaian anugerah Brunei Ocean Shootout 2025 Bosch. Satu trailer dokumentari Ocean with David Attenborough ditayangkan yang memaparkan penjelajahan habitat bawah laut di seluruh dunia serta menekankan betapa pentingnya lautan. Sementara itu juga sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2025 dan Minggu Laut Brunei, satu tayangan dokumentari khas Ocean juga diadakan. Tayangan tersebut menarik lebih ramai pengunjung termasuk beberapa agensi kerajaan daripada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta para perwakilan asing yang berada di negara ini. Dokumentari tersebut ditayangkan pukul 2 petang, 5 petang dan 7 malam dengan memaparkan perjalanan yang menakjubkan secara visual melalui lautan dalam yang tersembunyi di samping menghadapi cabaran lingkungan yang mendesak seperti perubahan iklim, kehilangan habitat dan pencemaran plastik. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Berikutan satu kebakaran berlaku pagi tadi di sebuah rumah di kawasan Pasai Ban 3, Kampung Mulaut. Tiada korban jiwa dilaporkan dalam kejadian tersebut. Dua buah jentera dari Balai Bomba Jerudong dan bantuan tenaga dan air dari Balai Bomba Pengkalan Batu dan Balai Bomba Beribi dikerahkan ke tempat kejadian. Menurut laporan Jabatan Bomba, kebakaran juga menjejaskan keseluruhan garaj. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah membukakan tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 sesi pengajian 2026 bermula 9 Jun hingga 2 Ogos 2025. Pemohon yang berminat bolehlah mengisi borang permohonan secara dalam talian melalui pautan atau imbas melalui kod QR. Untuk keterangan lanjut, hubungi nombor telefon tertera atau talian WhatsApp
8165-297 atau email pendaftaran. Kerja-kerja pembaikan paip air bocor di paip induk peringkat 4 dan 5 Kampung Kiudang Mukim Lamunin dilaksanakan hari ini bermula pukul 9 malam sehingga selesai. Menurut Jabatan Kejaraya, bekalan air ke beberapa kawasan akan terganggu atau mengalami tekanan air rendah. Kawasan tersebut Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, sebahagian Mukim Kota Batu, Mukim Gadong A, Mukim Gadong B, Mukim Lumapas, Mukim Pangkalan Batu, Mukim Kilanas, Mukim Kianggeh dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, kerja segera pembaikan paip air bocor di Jalan Parak Perumahan Negara Panaga, daerah Belait juga dilaksanakan malam ini bermula 9 malam. Berikutan itu, bekalan air atau tekanan air rendah berkemungkinan berlaku di Jalan Parak Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Kejohanan Liga Bola Jaring Kebangsaan 2025, anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam diadakan petang tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan diadakan di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Dalam perlawanan tersebut, kumpulan Falcons menentang kumpulan Hydra, kumpulan Young Bees menentang kumpulan Roses dan Hokage Warriors bertemu Thundernets. Kejohanan seterusnya akan diadakan di Penjara Maraburong Tutong pada 15 Jun. Orang ramai dialu-alukan hadir bagi menyaksikan kejohanan tersebut. Perlawanan akhir akan diadakan pada 29 Jun.